Bagi memulakan siri bual bicara pasca siswazah pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih diucapkan atas kerjasama yang telah diberikan. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sahabat Sudu Budiman. Saya Nur Akira Zaini selaku moderator pada petang ini. Yang berusaha Dr. Fu Chuan Hui, Fellow Bersekutu IPM, Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, merangkap penyampaian kita pada hari ini. Selamat datang diucapkan kepada para pelayar Facebook Live kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dalam menjayakan siri bual bicara pasca siswazah Institut Peradaban Melayu. Hadirin sekalian, siri bual bicara pasca siswazah yang akan dilaksanakan dalam 6 siri bertujuan untuk mempromosikan program pasca siswazah di Institut Peradaban Melayu. Melalui perkongsian kepakaran para fellow bersekutu IPM yang dilantik dari fakulti-fakulti di UPSI dalam bidang kepakaran yang berbeza. Untuk maklumat hadirin sekalian, di Institut Peradaban Melayu terdapat 2 program pasca siswazah iaitu Sarjana Peradaban Melayu dan Doktor Falsafah Peradaban Melayu yang ditawarkan dengan mod A iaitu mod penyelidikan. Siri bual bicara pasca siswazah kali ini akan disampaikan oleh Dr. Fu Chuan Hui yang akan berbicara tentang tajuk analisis statistik dalam konteks pendidikan, kesihatan mental, masalah sosial dan status ekonomi dalam peradaban Melayu yang merangkap persamaan, perbezaan dan faktor yang mempengaruhi. Hadirin yang dihormati, sebelum pandangan yang inspiratif dari pencerah, kita memperkenalkan dengan penuh hormat Dr. Fu Chuan Hui yang memiliki kepakaran dalam bidang permodelan statistik dan analisis data dalam bidang sains dan teknologi. Dari segi latar belakang pendidikan, beliau memiliki ijazah sarjana muda pendidikan dengan kepujian statistik di Universiti Putra Malaysia dan mendapat kelas pertama. Kemudian beliau melanjutkan pengajian di Universiti Sains Malaysia dan mendapat ijazah sarjana sains. Seterusnya beliau mendapat ijazah Doktor Falsafah di The University of Queensland, Australia. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai tenaga pengajar sambilan, tutor, di dalam dan di luar negara termasuk mengajar pelajar kejuruteraan dan pharmaceutical. Beliau juga pernah menjadi pengerusi Jawatankuasa Penilaian Buku Teks Matematik Pendidikan KSSM di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2019 sehingga tahun 2020. Beliau juga pernah berkongsi dan membentangkan hasil penyelidikan di arena antarabangsa seperti Hong Kong University, Greece Athens, Tokyo, Sydney dan Perth. Beliau juga pernah menjadi penceramah bagi pensyarah pelawat dari Politeknik Seberang Perai Malaysia pada tahun 2016. Beliau juga pernah diundang sebagai pengucap utama oleh Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus Indonesia pada tahun 2021. Beliau telah dilantik sebagai guest editor di Research Malaysia Publication dan penilai bagi jurnal berindeks Scopus dan ISI. Kini beliau bertanggungjawab sebagai penyelaras pasca siswazah di Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik. Suka untuk saya ingatkan semua hadirin untuk meninggalkan dan untuk mengemukakan soalan di ruangan komen. Saya akan memastikan bahawa soalan anda akan disampaikan pada penceramah kita pada penghujung sesi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Dr. Fu Chuan Hui untuk menyampaikan bicaranya dengan tajuk analisis statistik dalam konteks pendidikan, kesihatan mental, masalah sosial dan status ekonomi dalam peradaban Melayu yang merangkap persamaan, perbezaan dan faktor yang mempengaruhi. Dipersilakan, Doktor. Okay, terima kasih pengerusi.
boleh dengar suara saya tak dengan jelas? Boleh dengar ke? Boleh ke? Boleh tu? Okay, thank you so much. Okay, selamat petang semua dan terima kasih kerana menyertai perbincangan pada hari ini. So, pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak IPM kerana memberi peluang kepada saya berkongsi serba sedikit pengalaman dalam penyelidikan statistik. Okay, mungkin pelajar sains sosial memang biasa dengan kajian berbentuk kualitatif. Dan hari ini kita akan mengintegrasikan pendekatan analisis statistik dengan bidang sastra bagi mewujudkan interdisiplin dalam penyelidikan. Okay. Ini merupakan salah satu matlamat di IPM lah dan ia mempunyai fellow-fellow yang memiliki kepakaran yang berlainan daripada PTJ yang berlainan. Okay, peradaban Melayu adalah sebuah peradaban yang kaya dengan sejarah, budaya dan kepelbagaian etnik bangsa yang berbeza-beza. So, untuk memahami lebih mendalam perkembangan peradaban ini, so kita tidak dapat mengabaikan pentingnya data statistik. Okay, data statistik membolehkan kita untuk menganalisis trend, membuat ramalan dan membuat kesimpulan yang berasaskan bukti dalam konteks peradaban Melayu yang saya akan meneliti dengan lebih mendalami sebentar nanti. Okey, mari kita mula dengan aspek definisi peradaban Melayu. Apa itu peradaban? Kalau mengikut definisi di sini, dari segi tradisi Melayu, istilah peradaban dia bersamaan dengan istilah tamadun menurut Abdullah Alwi pada tahun 2000. Okey, kalau dari segi istilah Melayu, dia terdiri daripada dua lapangan yang perlu dibincangkan, iaitu geografi, lokasi dan bahasa. Yang bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu. Okay. Menurut Muhammad Yusuf Hashim pada tahun 1992. So dari segi geografi, salah satu lapangan adalah geografi. So menurut ahli arkeologi, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Hassan Syahani, alam Melayu melibatkan kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sehingga ke Taiwan. Itu adalah definisi daripada ahli arkeologi. Mana pula untuk ahli akademik yang seorang lagi bernama Abdul Hadi Haji Hassan menyatakan alam Melayu merupakan suatu lingkungan yang luas meliputi Kepulauan Melayu sehingga selatan Thailand. Seperti yang anda nampak di gambar raja sebelah kanan. Okay, ini merujukkan peta dunia yang di mana liputan wilayah alam Melayu. So, slide yang seterusnya. Okay, sebenarnya istilah peradaban dan tamadun memberi lebih kurang satu entiti sosial yang lebih besar. Dia merangkumi semua aspek lah, budaya, sosial, ekonomi, politik dan intelektual. So, sebenarnya kedua-dua istilah tamadun dan peradaban menggambarkan kemajuan manusia dalam membentuk masyarakat yang kompleks dan beradab. Okay. So, walaupun terdapat perbezaannya dari segi asal-usul dan penggunaan istilah ini dalam bahasa dan budaya tertentu, tapi
kebanyakan kes istilah peradaban dan tamadun dapat digunakan secara bersamaan. Okay? Dan memiliki makna yang sama lah. Okay. Kalau ikut salah satu lagi lapangan, istilah definisi bagi Melayu, seperti yang didefinisikan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma, tokoh bahasa. Beliau merupakan tokoh bahasa yang mengatakan bahasa serumpun di alam Melayu yang berkaitan dengan bahasa etnik pribumi. Ini adalah definisi tentang bahasa Melayu. So apabila bahasa-bahasa serumpun dibandingkan, mereka berkaitan dengan bahasa Melayu. Contohnya macam bahasa Filipino, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia lebih kurang mempunyai aksen yang sama, tapi makna yang sama, tapi aksen dia mungkin ada sedikit perbezaan. Okay. So sebenarnya kenapa saya nak bincangkan tentang analisis statistik sebagai tajuk utama saya pada hari ini? Actually untuk analisis statistik, ia adalah alat yang sangat-sangat berharga dan penting, yang mustahak dalam mengkaji dan memahami peradaban Melayu. Dan dia dapat membantu mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi, menerangkan data yang kita kumpulkan dengan pelbagai aspek kehidupan dalam peradaban inilah yang moden ini. So menggunakan statistik, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, yang lebih jitu, yang lebih sahih dalam merancang dasar mempromosikan budaya Melayu dan memahami perubahan oleh masyarakat Melayu. Dan kita tak boleh pisahkan pendidikan dengan peradaban Melayu sebab dia adalah akar tunjang, unsur utama yang mencirikan peradaban. So sistem pendidikan tradisional Melayu perlu diperincikan sebelum kita menelitikan lagi unsur-unsur dalam peradaban Melayu sebab dia adalah akar tunjang dalam pembentukan peradaban Melayu. So sistem pendidikan pada zaman dahulu, kemahiran hidup dipandang sebagai asas. Okay? Selain daripada itu, pengajian bahasa Melayu, pendidikan Islam secara formal, tidak formal. Ketiga-tiga elemen tersebut membentukkan sistem pendidikan pada masa zaman Paleolitik, Neolitik dan sebagainya lah di peradaban Melayu. Alright, seterusnya. Slide yang seterusnya. Okay, untuk yang master secara luas, secara umum, apa itu tamadun Melayu? Seperti apa yang saya katakan tadi, tamadun Melayu memberi makna yang lebih kurang sama dengan peradaban Melayu. Okay, kalau ikut, sebelum saya bincang dengan mendalami untuk pandangan semester ini, saya nak ceritakan sedikit. What is the significant? Apakah kepentingan analisis statistik dalam mempelajari atau menyelidik secara keseluruhan dalam peradaban Melayu? Analisis statistik ini boleh digunakan dalam pelbagai bidang, contohnya sains, ekonomi, kesihatan, pendidikan, sosial dan banyak lagi lah. So terdapat pelbagai teknik analisis yang saya akan bincangkan dengan lebih terperinci nanti. Termasuklah statistik deskriptif yang meringkaskan data kita serta statistik inferential yang paling simple lah, asas yang diguna pakai oleh semua penyelidik untuk membuat ramalan kesimpulan berdasarkan data sampel yang kita kumpul daripada populasi yang lebih besar lah. So, apakah kepentingan untuk belajar analisis untuk peradaban, dalam peradaban, aspek peradaban Melayu?
dia bukan sekadar pandangan subjektif ataupun pendapat peribadi, ya. Tak boleh. Dia kena berasaskan kepada kajian saintifik. Itulah yang kita nak buat kajian mengaplikasikan analisis statistik untuk dapatkan bukti secara saintifik untuk mengurangkan kesilapan dalam membuat keputusan. Ini sangat-sangat penting dalam pembentukan dasar negara especially. Okay? Dan kalau kita tengok secara terperinci, setiap satu elemen di dalam sini yang ada berbelas-belas pandangan semester tamadun Melayu, sebenarnya orang Melayu menjadikan akidah Islam sebagai asas pandangan semester. Okay? Masyarakat Melayu amat menghormati pemimpin yang merupakan nilai asas dalam tamadun Melayu lah. Okay. Adat resam kaum Melayu yang masih diamalkan turun-temurun seperti adat istiadat menyambut kelahiran, perkahwinan, termasuk juga kematian. Okay, semua ni adalah adat resam yang dipandang salah satu elemen dalam tamadun Melayu. Okay. Keutamaan juga diberikan kepada yang berusia, yang lebih tua lah, golongan kita panggil sebagai dalam bahasa Inggeris senior citizen. So hormat menghormati itu juga adalah tamadun Melayu. Okay. Gelarannya dalam keluarga seperti datuk, nenek, along, semua ni dia adalah tanda penghormatan. Amalan ziarah menziarahi terbukti orang Melayu mementingkan hubungan silaturahim. So orang Melayu juga tidak memandang rendah kepada orang lain dan bersikap rendah diri pada masa yang sama. So mengikut ajaran Islam, tetamu membawa rezeki kepada tuan rumah. Begitu juga untuk yang agama Buddhis dan sebagainya juga mempunyai kepercayaan yang lebih kurang sama. So bagi mencapai persetujuan ramai dalam masyarakat Melayu, so saya rasa bertimbang rasa juga merupakan unsur elemen yang penting dalam membentuk tamadun Melayu. Okay? Nilai kerjasama merupakan juga sebahagian daripada nilai kebudayaan Melayu. Contohnya gotong royong seperti kenduri, kendara, menanam padi, membersihkan rumah ibadat dan tanah perkuburan. So, semua elemen ini yang membentukkan tamadun Melayu. So, peradaban Melayu mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. So, pendidikan Islam secara formal seperti diadakan di sekolah pondok, madrasah, sekolah agama dan kolej Islam. So, semua ni yang termasuk dalam sistem pendidikan tamadun Melayu. Alright, seterusnya. Okay, analisis statistik dalam konteks peradaban Melayu dari aspek analisis statistik. Definisi analisis statistik adalah kita akan kumpulkan data mentah. Selepas kita kumpulkan data, kita akan susun data tersebut. Sama ada menggunakan software tertentu ataupun secara manually. Okay, whatever. Tapi kita kena susunkan data dan mana yang ada ketinggalannya ataupun missing data, kita akan delete lah atau clear off. Alright. Selepas itu, tahap yang ketiga adalah menganalisis menggunakan statistical packages, contohnya SPSS, MATLAB, semua benda tu untuk analisis data kita bagi menghasilkan output. So output tersebut kita akan guna pakai untuk merumus dan membuat kesimpulan. Dan melalui itu kita
menjelaskanlah data tu bagaimana hubungan antara pembeli ubah tak bersandar dengan yang bersandar. Okey, apakah tujuan yang kita nak laksanakan analisis statistik? Salah satu tujuan utama adalah mengenal pasti corak sama ada dia menaik ataupun menurun, peningkatan ataupun penurunan dalam pencapaian sesuatu, contohnya akademik, pencapaian akademik di peringkat SPM, hubungan antara pembeli ubah bersandar dan tak bersandar. Mungkin juga kita nak meneliti perbezaan antara pelbagai sample size daripada populasi yang berlainan. So, semua ni mungkin kita ada 3 kaum yang berlainan. Tapi kita nak mengkaji tahap pendapatan antara ketiga-tiga kaum tersebut. So kita kena menelitikan lagi, ada tak terdapat perbezaan antara ketiga-tiga kaum tersebut. So analisis statistik memang dijadikan sebagai panduan lah asasnya dalam mengurangkan kesilapan yang kita dapati dalam kajian penyelidikan kita, ya. Dan selain daripada itu, trend contohnya, apakah trend pada generasi muda ini dalam melayari internet contohnya. So kalau nak tengok dengan lebih teliti lagi, kita perlu analisis statistik dalam menganalisis data kita secara lebih sahih dan jitu. Okay, so bidang yang terlibat ada pelbagai, ya, tidak terhad kepada apa yang dinyatakan di sini sahaja. Sains, ekonomi, kesihatan, pendidikan, sosial dan lain-lain. Okay, slide yang seterusnya. Okay, pemahaman mendalam. Ini adalah significant study lah, kepentingannya dalam analisis statistik dalam konteks peradaban Melayu. Bagaimanakah analisis statistik yang dapat membantu kita, ya, faham secara mendalami tentang sesuatu peradaban Melayu. Contohnya, ya, kadar kelulusan ataupun kegagalan dalam subjek matematik tambahan ke tingkatan 4. Okay, so dari situ kita akan bandingkan data tahunan. Contohnya tahun 2000 sehingga ke tahun 2020. Okay, so selama 20 tahun tersebut, kita nak tengok trend tersebut sama ada terdapat peningkatan ataupun kemerosotan dalam pencapaian matematik tingkatan 4. Okay, so kajian lanjut seperti analisis regresi boleh diguna pakai selain daripada descriptive statistics. Descriptive statistics hanya untuk pengiraan yang asas, contohnya mean, variance, sisihan piawai. Tapi kalau nak mengetahui secara lebih terperinci dan mendalami, contohnya analisis regresi, mungkin diperlukan untuk mencari punca-punca utama faktor-faktor yang mendorong kepada kemerosotan ataupun kejayaan dalam pencapaian matematik. Okay, ini adalah salah satu unsur yang penting dalam analisis statistik. Seterusnya, pengambilan keputusan yang berasaskan bukti. Ini yang saya memperkatakan tadi, scientific proving. So, bukan sekadar pandangan subjektif ataupun pendapat individual, bagi mengurangkan kesilapan seperti yang saya nyatakan tadi. Contoh, ya, data yang menunjukkan bahawa sesuatu kurikulum yang memberi prestasi murid yang cemerlang. So, penekanan ke atas kurikulum A perlu ada typo error di situ, perlu dititik beratkan dalam sistem pendidikan. Sebab dia juga sebagai garis panduan
analisis statistik sebagai garis panduan kepada keputusan yang kita nak laksanakan pada masa yang akan datang. So ini adalah bukti yang agak baiklah, yang agak jelas di sini ya. Keputusan yang berasaskan bukti. Okey, kepentingan yang ketiga seterusnya, merancang dasar yang berkesan. So contoh salah satu isu ya di mana terdapat jurang yang sangat ketara ya antara murid yang mempunyai sosioekonomi, status sosioekonomi yang berbeza-beza. So mungkin ada yang dalam satu kelas ada yang sangat cemerlang, tapi ada yang lembab. So bagaimanakah kita nak meningkatkan kadar kelulusan murid dalam masa 3 tahun contohnya? Ini semua perlu ada satu rancangan yang sangat sistematik, dan rancangan tersebut tidak dapat dipisahkan daripada analisis statistik. Okay? Di mana kita kena adakan penelitian tentang hubung kait antara faktor-faktor tertentu yang membawa kepada kesan ataupun impak negatif dalam pencapaian matematik. Okay, contohnya. So, rancangan dasar, for example, pengenalan program sokongan yang meningkatkan pencapaian akademik, pengurusan sekolah yang lebih baik, yang lebih efisien, juga dapat membantu sedikit pencapaian yang lebih cemerlang. Okay? Sebelum kita dapat merancang dasar apa yang amat berkesan kepada sekolah ataupun terhadap negara kita. Okay? Slide yang seterusnya, mengenai pasti trend perubahan semasa. Okay, kita kena tahu juga adakah KSSM, kurikulum yang kita guna pakai sekarang, dia berkesan atau tidak berbanding dengan kurikulum sebelum ini. So, dia mesti mempunyai data sejarah selama sekurang-kurangnya 5 atau 10 tahun untuk tengok corak tu pergerakan bagaimana. Dan contoh yang tambahan seperti masalah pengangguran dalam masyarakat Melayu dapat dikenal pasti melalui hubungan antara faktor-faktor tertentu seperti hubungan positif atau negatif. Kalau hubungan positif bermakna satu, kalau masa semakin meningkat dan pencapaian semakin menurun, itu adalah hubungan yang negatif. Okay? Contohnya usia semakin tinggi, mungkin pencapaian ataupun pengangguran semakin meningkat. Itu adalah hubungan yang positif. Kedua-dua bergerak mengikut arah yang sama. Alright, so slide yang seterusnya, memahami kesan ataupun impak. So, contoh ya, camp motivasi yang kita unjurkan untuk meningkatkan kadar kelulusan pencapaian SPM sesuatu negeri. So, bagaimana kita nak kumpulkan data? So, mungkin kita boleh dapatkan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Sekiranya terdapat peningkatan pencapaian. So, peningkatan pencapaian bukan pandangan secara peribadi. Dia mesti melalui analisis yang kita jalankan. Okay? Menggunakan analisis regresi, Pearson. Okay? So, Pearson, semua itu adalah analisis statistik. Okay? Untuk mendapatkan kesimpulan bahawa terdapat peningkatan pencapaian sebelum ataupun selepas camp motivasi dilaksanakan. So, untuk mengetahui keberkesanan camp yang dijalankan, so kita perlukan analisis statistik sebagai sokongan untuk data yang kita terkumpul. Data tu datang dari mana? Dalam camp motivasi, sebelum kita laksanakan camp tersebut, so kita akan dapatkan sedikit
pengetahuan sebelum camp motivasi. Mungkin berikan ujian soalan yang simple, yang mudah, dan lepas camp motivasi dilaksanakan, sekali lagi ujian tersebut akan dilaksanakan. So, sebelum dan selepas, mungkin kita boleh adakan ujian hipotesis untuk membandingkan ada tak terdapat perbezaan antara skor dalam mean, ya, purata untuk pencapaian markah yang didapati oleh pelajar-pelajar semasa menghadiri camp motivasi. So, ini menunjukkan salah satu motivasi, okay? Menunjukkan kesan yang positif lah. Biasanya, kebiasaan selepas camp motivasi, mereka mempunyai semangat yang lebih gigih dalam belajar sesuatu dan fokus mereka lebih tertumpu dalam pembelajaran. So, kalau tidak, camp itu tidak memberi bermakna kegagalan lah untuk camp motivasi tersebut. Sekiranya tak ada kesan yang positif, tak ada peningkatan dalam pencapaian. So, mungkin pada masa itu, selepas analisis statistik dijalankan dan kita dapat keputusan yang tak ada perbezaan sebelum dan selepas camp, bermakna strategi itu mungkin ada kesilapan ataupun kekurangan. So, bermakna aktiviti tersebut kurang sesuai dan perlu diperbaiki lagi. Alright. So, seterusnya, untuk kepentingan kesaksamaan dan keadilan, mengkaji demografi yang berbeza. Okey, so bagi demografi mungkin terdiri daripada jantina, pendapatan ataupun sosioekonomi yang berbeza antara lokasi luar bandar dan bandar. Tahap kesejahteraan masyarakat juga adalah berbeza-beza. So, untuk mengelakkan ketidaksaksamaan tersebut, kita cuma menganalisiskan statistik. Kalau jurang sangat-sangat besar, kita kena ada satu alternatif untuk mengurangkan atau minimize jurang tersebut antara penduduk di luar bandar dengan penduduk di bandar. Okay? So, penting untuk analisis statistik dalam konteks peradaban Melayu. Dan akhir sekali, kepentingan seterusnya, inovasi dan pembangunan. Ini saya rasa last but not least. Walaupun dia terletak di akhir sekali, tapi dia juga adalah yang paling penting. Penyelarasan dan komitmen antara kerajaan, sektor swasta, akademik dan masyarakat daripada pelbagai warga lah Malaysia yang perlu menunjukkan daya usaha dalam menjayakan sesuatu pembangunan negara ataupun status ekonomi negara kita. Okay, so seterusnya. Okay, penyelidikan dan pembangunan sains. So, bagaimana kita nak menjayakan, meningkatkan lagi pencapaian dalam peradaban Melayu? Adalah melalui R&D, Research and Development, penyelidikan dan pembangunan. Mungkin kita boleh adakan kerjasama ya antara dalam dan luar negara. Okay? Pusat penyelidikan seperti ada di UPSI, itu adalah pusat STEM ya, dan kemudahan sains seperti alat-alat yang canggih diguna dalam makmal, dia juga ada sedikit memberi pencerahan ataupun buka mata ya kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menjayakan penyelidikan mereka dengan lebih berkesan supaya boleh menjimatkan masa ya kalau mempunyai teknologi yang moden dan lebih canggih. Okey, slide yang seterusnya. Okey, sekarang dah masuk ke
peta ya untuk wilayah peradaban Melayu. Okey, sebelum saya sentuh tentang yang liputan untuk peradaban Melayu kawasan tu, saya nak tokoh tambah sedikit ya. Dari segi kepentingan kesaksamaan dan keadilan dalam merealisasikan sesuatu peradaban Melayu yang majmuk. Okay. For example, gaji ya, pendapatan. Untuk mengukur kesaksamaan ataupun kepentingan pendapatan, ya, kita boleh melihat perbezaan dalam pendapatan antara kumpulan yang berbeza. Seperti berdasarkan jantina, etnik ataupun kelas sosial. Mungkin kebiasaannya lelaki mempunyai pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada golongan perempuan. So bagaimana kita nak mengurangkan jumlah ya, antara kedua-dua jantina? So itu adalah daya usaha daripada penyelidik statistik untuk membuat kesimpulan dan membentuk satu dasar berdasarkan kepada output yang kita sedia ada. Okay? Kesejahteraan kesihatan itu pun sangat penting ya, dalam tamadun Melayu. Untuk mengukur kesaksamaan dalam penjagaan kesihatan. So, kita boleh mengkaji data yang berkaitan dengan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Contohnya, pusat kaunseling untuk pesakit yang mempunyai kesihatan, masalah kesihatan mental dan hospital yang berdekatan di luar bandar, ya, kampung-kampung. Seperti yang dulu kita ada One Malaysia Clinic. Sekarang pun masih ada dilaksanakannya. Kadar vaksinasi, especially untuk yang di kawasan pedalaman, di dalam hutan lah. So kadar vaksinasi tu ada tak mencukupi atau tidak? Tahap kematian kena dikaji melalui analisis statistik untuk kumpulan yang berbeza. Untuk memastikan tahap kesejahteraan sosial adalah setanding dengan perkembangan semasa di Malaysia kita. Okay, so peluang pekerjaan itu juga boleh menunjukkan sama ada kesaksamaan dan keadilan ya, dalam tamadun Melayu. So peluang pekerjaan melibatkan analisis statistik tentang kadar pengangguran, okey, yang tak bekerja ya, ataupun kenaikan pangkat, peluang dalam kalangan pekerja dari latar belakang yang berbeza-beza. Ada yang mempunyai ijazah, ada yang hanya sekolah rendah sahaja ataupun mempunyai ijazah diploma. So semua ni kita boleh kajilah kesaksamaan antara satu sama lain. Okay. So untuk menjelajahi wilayah peradaban Melayu dan mengkaji bagaimana analisis statistik memainkan peranan penting ya, dalam pemahaman dan pembangunan peradaban Melayu. Wilayah peradaban Melayu adalah kawasan yang agak luas lah kalau berdasarkan kepada peta di sini, yang merangkumi negara-negara seperti Malaysia, of course, Indonesia, Brunei, Selatan Thailand. Okey, untuk memahami dengan lebih baik aspek-aspek kehidupan dalam wilayah ini, marilah kita tengok ya bagaimana analisis statistik dapat memberi wawasan yang seterusnya. Okey, pertama, dari aspek demografi. So, mungkin yang warna ungu, warna biru, mereka mempunyai bilangan populasi yang agak berbeza. Okay, semua ni adalah data perangkaan ya. Konsensus yang kita selalu buat bancian lah dari tahun ke tahun. So, analisis statistik memboleh kita kumpul data populasi penduduk
di dalam sesuatu negara di alam Melayu untuk mengenai pertumbuhan penduduk. Sama ada tak kekurangan populasi di sesuatu kawasan dalam alam Melayu? Komposisi umur, kebanyakan majoriti adalah orang yang berusia, usia yang menjangkau ataupun remaja yang mendominasi dan wilayah peradaban tersebut. Okay, struktur etnik. Bangsa Melayu mungkin di Kelantan dan Terengganu jauh lebih tinggi ya daripada di Pulau Pinang ataupun di wilayah Kuala Lumpur contohnya lah. Okay, so dengan analisis statistik kita dapat ya mengenal pasti perkembangan dan perubahan dalam demografi Melayu dari masa ke masa. So ini termasuklah peningkatan bilangan penduduk, kadar kematian, kadar kelahiran dan sebagainya. Okay. So selain daripada itu, statistik digunakan untuk mengkaji aspek ekonomi dan dalam konteks peradaban Melayu. So kita boleh menganalisis data ekonomi seperti pendapatan per kapita ataupun pendapatan isi keluarga. Okay. Dan sektor ekonomi utama dan perdagangan. So ini akan membantu kita memahami ya kestabilan ekonomi negara Malaysia dan juga jiran-jiran di wilayah alam Melayu dan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat Melayu turut dapat ditelitikan. Okay, so slide yang seterusnya. Okay, ini adalah unsur faktor yang penting dalam konteks peradaban Melayu seperti yang saya katakan akar tunjangnya yang mencirikan tamadun Melayu. So berdasarkan statistik pendidikan, data yang berkaitan dengan jumlah pelajar, jumlah guru, jumlah sekolah, universiti dan lain-lain dalam peradaban Melayu. So ini melambangkan terdapatlah hal kepesatan sesuatu kawasan yang mempunyai guru yang ramai, universiti yang mencukupi, yang boleh menjayakan sistem pendidikan dan penduduk-penduduk yang bertekatan mempunyai peluang mengikuti pengajian mereka di sekolah maupun di universiti. Kadar kelulusan, peratusan pelajar yang berjaya menamatkan pengajian di peringkat tertentu, contohnya SPM, STPM, diploma ataupun ijazah. So, semua ni kita boleh dapatkan tahap kelulusan ataupun berapa tahun yang diguna pakai ya, oleh seseorang untuk menamatkan pengajian beliau melalui analisis statistik. Pendidikan prasekolah sehingga ke pengajian tinggi. So pendidikan yang menganalisiskan data mengenai peringkat pendidikan dari prasekolah sehingga ke universiti termasuklah kadar penyertaan dalam setiap peringkat. Mungkin setengah pelajar dia akan berhenti selepas sekolah menengah. So itu juga memberi sedikit sumbangan kepada data statistik untuk mengetahui berapa ramai di dalam Malaysia ya yang dapat menjayakan pengajian mereka sehingga ke pengajian tinggi ataupun sehingga ke falsafah doktor. Okay. Pemerkasaan masyarakat melalui pendidikan. Yang untuk bahagian ini, bagaimanakah pendidikan dapat diguna sebagai alat untuk meningkatkan kebolehan masyarakat dan ekonomi? Okay. Yang penyelidikan dan penilaian dasar-dasar pendidikan telah dijalankan dalam peradaban Melayu. Contohnya dasar pendidikan kebangsaan.
yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada semua rakyat Malaysia. Alright, slide yang seterusnya. Mungkin saya kena pergi dengan lebih cepat ya. Okay. Untuk kesihatan mental dalam konteks peradaban Melayu, bagaimanakah analisis statistik dapat menyumbang sebersedikit kepada peradaban Melayu kemajuan tersebut? Okay. Untuk data yang berkaitan dengan kejadian gangguan kesihatan mental, perkhidmatan kesihatan mental dan penggunaan perkhidmatan tersebut sangat-sangat penting ya. Dan tahap kesihatan mental seperti kesihatan mental dalam komuniti, dalam sesuatu bandar, termasuk kesedaran ataupun stereotip tentang seorang yang ada masalah kesihatan mental, mereka mungkin akan pandang rendah terhadap pesakit tersebut. So ini yang patut dielakkan lah. Alright, so tahap kesihatan mental perlu dikaji dengan lebih teliti di klinik pakar, klinik ataupun di hospital-hospital. Perkhidmatan kesihatan mental. Okay, program kesihatan mental. So contohnya inisiatif program yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesedaran orang awam tentang kepentingannya kesihatan mental dalam peradaban Melayu kita. Okay, slide yang seterusnya, masalah sosial. So, data yang berkaitan dengan masalah sosial seperti gejala sosial, jenayah, dadah dan lain-lain. Okay. Penerangan mengenai jenis-jenis masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat melalui analisis statistik juga dapat dicapai ya, dengan data yang dikumpul daripada unit anti dadah kesan terhadap masyarakat. Yang bahagian ini mungkin memberi kesan yang positif ataupun yang negatif. Kalau yang positif, mungkin kita boleh laksanakan kempen ataupun motivasi kepada penagih dadah supaya mereka tahu apakah kesan sampingan dan keburukan yang memudaratkan kesihatan. Okay. Untuk kesan yang positif, mungkin masyarakat peradaban Melayu akan lebih bahagia dan lebih ceria. Okay. Dari segi ceramah yang kita berikan kepada anak-anak mulai daripada persekolahan. Okay. Langkah-langkah pemulihan sosial, salah satu usaha dalam membaik-pulihkan golongan-golongan yang bermasalah tersebut. Okay. So yang seterusnya, elemen yang keempat, status ekonomi yang berasaskan analisis statistik. Contohnya, data yang mengenai pendapatan, pengangguran, indeks pembangunan ekonomi di negara Malaysia, itu adalah data statistik yang kita nak tumpukan. Okay, purata pendapatan, ya, dia adalah berbeza-beza mengikut kaum yang berbeza. Okay, nanti kita akan terperinci lagi. Ya, pembangunan ekonomi dalam peradaban Melayu. So, analisis seperti pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor utama atau projek-projek pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan di negara kita. Ya. Alright, slide yang seterusnya. Terdapat persamaan, perbezaan dan juga faktor yang mempengaruhi antara satu sama lain, sama ada pendidikan, status ekonomi, masalah sosial dengan masalah kesihatan mental. Okay, dari segi persamaan, sekolah kebangsaan. So kita dapat lihat dia peningkatan bilangan international school yang menawarkan kurikulum antarabangsa seperti program diploma antarabangsa Cambridge, IGCSE. Okay, persamaan yang semakin
biasalah di negara Malaysia, Indonesia maupun di Singapura. Pendidikan dalam talian yang sering diguna pakai oleh pelajar di UPSI juga, blended learning. Teknologi telah memungkinkan pelajar di seluruh peradaban Melayu untuk mencapai sesuatu maklumat dengan cepat dan tepat. Okay? Di kebanyakan negara juga dalam konteks peradaban Melayu terdapat penekanan lah pada pengajaran bahasa kebangsaan, national language, seperti bahasa Melayu di Malaysia, bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Inggeris di Singapura. Okay? Sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Okay? Untuk memastikan kepelbagaian budaya dan memelihara bahasa kebangsaan kita. Okay? Faktor yang mempengaruhi mungkin salah satu adalah penyediaan infrastruktur. Sometimes di sekolah-sekolah, internet tidak stabil dan mungkin komputer-komputer pun dah rosak, tak boleh diguna pakai dan tak ada pendedahan bagaimana blended learning dijalankan di sekolah menengah. Okay. So, pelaburan kerajaan dalam pendidikan perlu dipertingkatkan lagi, saya rasa. Okay, kualiti tenaga pengajar, kualiti cikgu mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi. Budaya membaca dalam komuniti juga akan mempengaruhi pendidikan tahap setakat mana yang seorang boleh capai. Okay, slide yang seterusnya. Okay, kesihatan mental. Stereotip adalah pandangan yang sangat-sangat negatif terhadap seseorang yang mempunyai masalah kesihatan mental. Ia boleh memberi tekanan yang sangat tinggi kepada individu yang sedang ada depresi, yang mendorong mereka untuk menjauhi daripada golongan sosial dan tidak ingin berbual dengan orang lain. Bantuan perkhidmatan seperti yang dikatakan pusat kaunseling, seperti yang kita ada di fakulti PTJ lainnya. Okay, tekanan budaya dan sosial. Mungkin untuk sesuatu kaum Melayu di sesuatu kawasan tertentu, contohnya di luar bandar, mereka mempunyai tekanan dari segi status perkahwinan. Kalau umur dah menjangkau, orang-orang tertentulah yang akan dipaksa untuk berkahwin. Itu pun adalah satu contoh yang mewujudkan tekanan antara budaya lah dengan kesihatan mental. Peranan keluarga yang memberi sokongan dari segi mental, spiritual, sangat penting untuk menjaga kesihatan mental. Perbezaan pandangan yang negatif kepada kesihatan mental mungkin lebih kuat dalam masyarakat Melayu berbanding dengan kawasan komuniti yang lain yang lebih pesat membangun. Okay? Which mean luar bandar biasanya mempunyai stigma yang jauh lebih tinggi daripada kawasan bandar. Faktor yang mempengaruhi kualiti perkhidmatan kesihatan mental yang mencukupi, yang cukup baiklah, klinik ataupun counselling center yang menyediakan perkhidmatan kepada orang pesakit yang memerlukan. Okay? Program kesedaran kesihatan mental, pertalian antara budaya dan tekanan. So semua ni adalah faktor yang akan menjejas ataupun membantu untuk kesihatan mental seseorang. Okey, slide yang seterusnya, masalah sosial. Jenayah. So jenayah di sini mungkin kes pencurian, penagih dadah, vandalism yang suka conteng di infrastruktur. So jenayah serius seperti yang jenayah bersenjata, jenayah kekerasan menjadi isu dalam beberapa kawasan.
So ketidaksetaraan ekonomi juga akan menjejaskan kesejahteraan dalam sosial. Okay, pendidikan yang rendah mungkin kurang ada sikap toleransi dan yang pandangan positif. Okay, perubahan iklim. Dari segi perubahan iklim mungkin banjir yang kehilangan harta di rumah, kekeringan bencana alam, itu pun akan menjadi satu masalah sosial. Okay, yang sentiasa memerlukan bantuan kewangan daripada orang awam. Okay, perbezaan kawasan dalam sesuatu negara yang tertentu, kadar jenayah bandar mungkin lebih tinggi ya berbanding dengan di luar bandar. Mungkin tekanan tinggi, masalah sosial turut juga akan meningkat. Okay, faktor yang mempengaruhi polisi keselamatan perlu dititik beratkan. Okay, pendidikan juga sama. Kemudahan sosial perlu disediakan dengan mencukupilah. Okey, seterusnya konteks dari segi status ekonomi, pengaruh pasaran antarabangsa. Kalau ada pelaburan, status ekonomi turut akan membangun. Okay, pelaburan dan infrastruktur yang lengkap, so dia akan menarik ya minat pendatang asing untuk bermastal tim ataupun membuat pelaburan di negara kita. Dan seterusnya akan memesatkan lagi lah, membangunkan lagi pelancongannya di negara, sesuatu negara. Bukan setakat di Malaysia sahajalah. So, dari struktur ekonomi, apakah perbezaan dari status ekonomi? Malaysia merupakan pengeksport minyak kelapa sawit kedua terbesar. Dan Indonesia adalah yang paling besar ya pengeluar minyak sawit, dan sumber utama pendapatan Brunei adalah melalui pengeluaran minyak dan gas. Itu menunjukkan perbezaan antara satu negara dengan negara yang lain dalam alam Melayu. So faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak setara dari segi status ekonomi, teknologi dan inovasi, sama ada cukup canggih atau tidak, kestabilan politik, ya sangat penting dalam memajukan negara ataupun meningkatkan status ekonomi negara kita. Okey, slide yang seterusnya, pendekatan analisis dalam penyelidikan sosial. Ini secara rumus ya, apa yang kita dah bincangkan selama ini. Analisis statistik membolehkan penyelidik untuk menerangkan gejala sosial ya dengan lebih komprehensif, lebih mendalami lah. Contohnya seorang penyelidik yang sedang mengkaji peningkatan pendidikan dalam masyarakat Melayu selama 20 tahun. So dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, contohnya graf menunjukkan peningkatan berperingkat dalam tahap pendidikan rakyat Melayu, dan juga memahamilah apa-apa punca ya sebab-sebab yang mendorongkan peningkatan ataupun penurunan dalam pencapaian akademik. Pengesahan hipotesis, contohnya ya, kalau seseorang membuat hipotesis bahawa faktor ekonomi ya mempengaruhi budaya Melayu, penyelidik boleh membuat analisis statistik untuk kumpulkan data mengenai pendapatan dan perubahan budaya, dan kemudian menguji hubungan antara budaya dengan pendapatan. So itu adalah pengesahan hipotesis. So untuk yang kesahan dan kepercayaan dalam kajian mengenai sejarah peradaban Melayu, penyelidik mungkin mengumpulkan data dari sumber sejarah yang berbeza ya. Contohnya salah satu sumber yang kita guna adalah arsip negara, arkeologi lah. Dan salah satu sumber sejarah adalah manuskrip sejarah. So kedua-dua ni adalah daripada sumber yang berlainan. Tapi macam mana kita nak dapatkan kesahan dan kepercayaan yang tinggi? So ini memerlukan analisis statistik yang lebih lanjut lah untuk meningkatkan kepercayaan.
Okay, so pengenalpastian corak atau trend naik atau turun ataupun level off ya. So semua ni adalah mengenai tujuan kita analisis statistik yang kumpul data perdagangan sejarah ya, yang bisnes lah usahawan pada masa zaman dahulu untuk menunjukkan um, peningkatan perdagangan antara alam Melayu dengan negara China contohnya. Okay? Perbandingan dan perbezaan. So analisis statistik membolehkan perbandingan antara kumpulan sosial yang berbeza. Misalnya, penyelidik boleh membandingkan data pendidikan antara etnik Melayu dengan etnik lain, contohnya India dan China, untuk melihat perbezaan dalam tahap pendidikan. Okay? Keputusan dan dasar. So, hasil ya, daripada dapatan statistik analisis kita, kita boleh membuat keputusan untuk dasar yang lebih baik. Contohnya, jika data menunjukkan peningkatannya yang mendadak dalam jumlah penduduk yang berkebolehan dalam bahasa Melayu. So, ini boleh memberikan satu alasan ya, untuk mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di kawasan tertentu, mungkin di Filipino ke atau negara lain di alam Melayu. Mungkin slide sebelum ke slide yang seterusnya, saya ingin jelaskan sedikit sahaja ya, sepintas lalu dengan diagram di sebelah ini. Ini menunjukkan peratus ya antara masalah kesihatan mental. Bagaimana analisis statistik boleh mengeluarkan kesimpulan dan penjelasan ataupun output. 29.2% penduduk Malaysia yang mempunyai masalah kesihatan. Mana datang yang data tersebut? Ini daripada kajian analisis statistik yang menggunakan deskriptif. Okay, di mana kita nak cari mean, for example, terutamanya lah mean ya. Dan lepas tu carikan kekerapan relatif. Okay, so nampak di sini salah satu orang daripada 3 antara kita yang mungkin mempunyai masalah mental sosial. Ini menunjukkan informasi ataupun maklumat yang sangat penting ya, dan masalah tersebut agak ketara sebab seorang daripada 3 orang. Ini menunjukkan masalah yang perlu dititik beratkan baik pihak kerajaan maupun pihak sekolah dalam menjayakan ataupun mengurangkan masalah mental. Okey, slide yang seterusnya. Statistik pendidikan dan dalam peradaban Melayu. Kalau kita meneliti graf-graf di sini, kadar pengangguran nampaknya sangat meningkatnya untuk golongan bumi putera. Okay? Begitu juga dengan pendapatan isi rumah yang antara paling rendah adalah kaum Melayu berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Kemungkinan besar mengikut pendapat penyelidik statistik disebabkan bilangan ahli keluarga yang agak ramai untuk kaum Melayu berbanding dengan kaum yang lain. So, bagaimanakah pendapatan isi rumah nilai tersebut didapati adalah purata daripada bilangan ahli keluarga dalam rumah tersebut. Semakin ramai ahli keluarga, pendapatan tu mungkin yang dikongsikan akan menurunlah. So itu mungkin antara faktor utama di mana kaum Melayu masih rendah pendapatan berbanding dengan kaum yang lain. Okay. So pendidikan tidak akan lari ya, daripada tokoh-tokoh pendidikan kita yang seperti yang terkenal, Ibn Sina yang sangat terkenal dalam bidang perubatan, okay? Dan Al-Farabi. Dia juga adalah seorang yang agak terkenal lah dalam bidang pendidikan. Ya?
pemikiran Islam. Okey, tokoh pemikiran Islam. Okey, di wilayah Kazakhstan kalau tak silap ya. So memainkan peranan pentinglah dalam perkembangan ilmu falsafah. Okey, slide yang seterusnya. Okey, trend kesihatan mental. So untuk trend kesihatan mental, sejarah budaya mungkin dia akan mendorongnya kepada masalah mental. Mungkin disebabkan genetik problem di dalam sesuatu keluarga ataupun agama, ajaran agama yang dapat memberi sedikit impak yang positif kepada kesihatan mental. Spiritually, dia sangat membantu seseorang untuk menceriakan individu lah. Okay, faktor yang mempengaruhi masalah yang terutamanya agama dan sokongan sosial baik ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang dekat dengan kita, rapat dengan kita. Okay, tekanan hidup tidak akan lari daripada masalah kesihatan mental. Kaum Melayu masih rendah berbanding dengan kaum lain dari segi masalah kesihatan mental disebabkan mereka mempunyai pegangan agama Islam yang agak kuatlah kalau berbanding dengan kaum yang lain. Okey, slide yang seterusnya, statistik masalah sosial, kemiskinan memudaratkan masalah sosial di mana ada gejala sosial, jenayah, roboh penceroboh ya. Okay. Pendidikan perlu dititik beratkan juga, kemunduran bandar. So kalau sesuatu bandar yang semakin mundur dan sehingga dia diabaikan dan kota ataupun bandar baru yang akan dibangunkan, so tempat tersebut akan datang ramai gangster di kemunduran bandar tersebut. Okay? Faktor yang mempengaruhi masalah sosial, iklan yang selalu nampak dalam Facebook ke ataupun dalam TikTok ke, dia juga mempengaruhi ya sedikit masalah sosial. Sekiranya remaja-remaja tak tahu bagaimana nak menapis informasi yang diterima daripada iklan dan menggunakan teknologi yang moden tersebut. Alright, so disiplin murid sangat perlu dititik beratkan pada zaman di alam persekolahan, saya rasalah. Okay, gejala sosial yang semakin meningkat kalau ikut data statistik di sini tidak menurunnya sehingga tahun 2012. Mungkin sekarang jauh lagi meningkat trend dalam statistik data untuk masalah sosial. Okey, slide yang seterusnya. Okey, status ekonomi dalam peradaban Melayu. Pertanian adalah peradaban Melayu masa warga Melayu yang bermastautin di alam Melayu. Okay, pertanian merupakan aktiviti utamalah. Perdagangan dan pelaburan, kedudukan geografi, sama ada di luar bandar, kampung, hutan ataupun di bandar. So dia menentukan status ekonomi sama ada pesat membangun ataupun sederhana atau rendah. Okay. Faktor yang mempengaruhi status ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran sangat mempengaruhi pendapatannya ataupun peluang pekerjaan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin banyaklah peluang pekerjaan yang ditawarkan. Okay. So statistik ekonomi masyarakat Melayu, pendapatan isi keluarga terendah berbanding dengan etnik lain. Untuk kaum Cina adalah yang paling tinggi ya, pendapatan purata kalau ikut graf di sini. Yang paling rendah masih lagi kumpulan Bumi Putra disebabkan bilangan ahli keluarga yang agak ramai. Okay? Itu adalah kesimpulan daripada analisis statistik lah. Okay, slide yang seterusnya. Okay, secara kesimpulan, okay, perancangan pembangunan, analisis statistik membolehkan. Kenapa kita nak belajar analisis
statistics untuk kan kerajaan penyelidik untuk mengenal pasti mana yang diperlukan ataupun apakah masalah yang dihadapi dan peluang pembangunan dalam masyarakat Melayu. Okay, pemantauan ekonomi boleh dipantau, ya, ekonomi kita dapat dipantau melalui analisis statistik. Contohnya melalui pendapatan keluarga, kadar pengangguran, sama ada yang tak dapat peluang pekerjaan. Bagaimana dasar tu dibentuk untuk membantu mereka yang menganggur. Okay, slide yang seterusnya. Analisis statistik dapat dia membantu dalam merancang program pendidikan yang sesuai, meningkatkan lagi kemahiran. Okay, sesuatu arus kejuruteraan ini yang dapat pembangunan modal insan yang sangat penting pada masa akan datang. Penyelidikan dan inovasi yang saya tekankan setiap masa, dia merupakan aset yang sangat pentinglah. Di mana teknologi moden, infrastruktur itu menjalankan penyelidikan dan inovasi untuk menambahbaiki apa yang kita sedia ada, ya, fasiliti yang kita sedia ada di negara, sesuatu negara, termasuklah pertanian, perubatan, perkhidmatan dan teknologi. Okey. Seterusnya, saya rasa dah hampir tamat, ya. Okey. Sorry mengambil masa yang agak panjang, ya. Hampir 1 jam. Okey, terima kasih atas penerangan yang sangat berharga yang telah dikongsikan oleh Dr. Hu Chuan Hui sebentar tadi. Okay, untuk makluman para pelayar Facebook Live, anda boleh mengimbas QR code yang tertera untuk mengetahui maklumat lanjut berkaitan dengan program Pasca Siswaza IPM. Doktor? Ya, saya. Penerangan doktor sangat Panjang. mengagumkan bagi saya sebab saya salah seorang pelajar yang sedang dalam usaha untuk menyambung pelajaran ke peringkat master. Jadi apa yang doktor terangkan secara terlangsung memberi bayangan sedikit kepada saya untuk menggunakan kaedah analisis yang telah diterangkan oleh doktor sebentar tadi. Ya, sebab untuk IPM ini, sebenarnya IPM dia adalah yang berteraskan kepada sejarah, ya, alam Melayu, peradaban yang berkaitan dengan budaya, okay, sosial. Everything penyelidikan adalah berasaskan kepada berbentuk kualitatif. Tapi untuk yang analisis statistik ini, dia lebih kepada kuantitatif. So, yang untuk bahagian perbincangan pada kali ini, dia adalah integrasi antara sains sosial dengan sains teknologi. So, dia adalah interdisiplin antara satu sama lain yang dapat meningkatkan lagi tahap kefahaman kita dalam membuat sesuatu kajian dengan lebih jelas, saya rasa. Lebih holistik lah secara keseluruhan. Saya berharap anda boleh lanjutkan pelajaran lagi sehingga ke Dr. Falsafah. Saya harap saya mampulah ke tahap seperti doktor. Okey, sekarang kita beralih ke sesi soal jawab. Jika terdapat apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada penceramah kita, sila tinggalkan di ruangan komen untuk saya ajukan kepada penceramah. Okey, kita dapat satu soalan di Facebook. Adakah dengan kaedah statistik kita dapat kaji persamaan penggunaan kata, iaitu logat, antara negara serumpun atau antara negeri? Boleh jawab, Doktor? Ya, betul. Mesti boleh. Tapi dengan daya usaha yang tinggilah. Di mana anda kena cari, ya, beberapa kawasan yang memang macam ada logat tu. Okey? Dan satu lagi ada apa tu? Dan satu lagi? Satu logat dan satu lagi? Antara negara serumpun atau antara negeri? Persamaan penggunaan kata logat antara negara serumpun atau antara negeri.
Okey, so dia bergantung kepada tempat mana yang anda nak kaji tersebut. Kalau untuk yang serumpun tu, make sure that kena pastikan kawasan serumpun tu dia mengambil secara rawa untuk mewakili populasi. Mungkin bahagian kawasan A mengambil sebahagian, kawasan B tapi masih lagi di tempat lokasi yang lebih kurang sama untuk bahasa serumpun. Sebab kalau alam Melayu ni dia sangat besar. Dia tidak terhad kepada Malaysia. Dia boleh sampai ke selatan Thailand, Filipino, Indonesia dan sebagainya. Sumatera. Okay. So, semua tu boleh dikaji. Mungkin menggunakan analisis, statistik, regresi, analisis, hipotesis, ujian hipotesis untuk membezakan golongan A, golongan B, golongan C dan golongan D. Terdapat ada tak perbezaan logat tu? Kalau tak ada, bermakna kawasan tu semua samalah. Bahasa serumpun. Okay? Ada tak saya jawab soalan? Dia memang sangat menarik ya. Tapi kita kena ada teknik yang tertentu. Bagaimana kita nak menganalisis data dan data tu mesti adalah yang sah dan boleh dipercayai. So, itu akan dikaji dengan lebih mendalami setelah mengikuti pengajian nantilah. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Saya harap yang bertanya soalan dapatlah bayangan jawapan daripada Doktor. Okey, Doktor. Boleh tak Doktor rumuskan secara keseluruhan berkaitan dengan topik yang kita dah bicarakan sebentar tadi? Secara ringkasnya. Okey, untuk hari ini, yang paling penting adalah tentang analisis statistik dalam konteks peradaban Melayu. Pendek kata, masyarakat Melayu. So, bagaimana kita nak mempertingkatkan lagi pendidik tu asal usulnya mesti melalui alam persekitaran di sekolah lah ataupun di institusi pengajian tinggi. Okay? So, nilai-nilai budaya semua tu mesti diterapkan di alam persekolahan. Okay? Dan selain daripada pendidikan, status ekonomi juga perlu kita laksanakan dengan lebih efisien, dengan lebih berkesan melalui analisis statistik dengan menelitikan pendapatan. Pendapatan tu dia berhubung kait antara status ekonomi, gejala sosial, pendidikan, semua tu adalah intercorrelated. Dia tidak akan berpisah antara satu sama lain. Semua tu dia macam kawan baiklah antara satu sama lain. Apa yang saya bincangkan topik utama pada hari ini, pendidikan, status ekonomi, gejala sosial, kesihatan mental, semua keempat-empat elemen adalah akar tunjang kepada pembentukan peradaban Melayu. So, untuk membaiki ataupun menaik tarafkan tahap yang kita sedia ada untuk peradaban yang majmuk ya, saya kata analisis statistik memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk membentuk dasar ataupun membagi informasi berguna kepada orang awam tentang kegentingan sesuatu isu ataupun isu yang perlu kita titik beratkan di sini. Okay? Saya rasa ini sedikitlah yang harap dapat membuka minda kepada para penonton di sini. Sekian, terima kasih. Okay, baik, terima kasih Doktor. Baik, dengan terjawabnya soalan terakhir tadi dan rumusan yang ringkas daripada Doktor, maka berakhirlah sudah program Siri Bola Bicara Pasca. Diharapkan semua penerangan yang diberikan oleh Dr. Foo Chuan Hui tadi dapat memberikan info yang baru tentang program Pasca Siswazah yang ditawarkan di Institut Peradaban Melayu. Saya selaku moderator pada hari ini dan mewakili semua yang terlibat dalam melaksanakan program ini menyusun sepelajari jika terdapat kesalahan sepanjang mengendalikan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.